Hari bulan 5 Mei ialah Hari Kanak-kanak, dan hari bulan 8 Mei ialah Hari Ibu Bapa, bertujuan untuk mengingati kebaktian dan pengorbanan ibu bapa kita. Juga, 21 Mei ialah Hari Pasangan Berkahwin, yang bertujuan untuk pasangan merenungi sebarang kekurangan dalam hubungan mereka dan hidup dengan damai. Jadi, bulan Mei ditetapkan sebagai hari-hari untuk memikirkan keluarga dan rumah. Amat penting bagi kita berfikir tentang keluarga fizikal kita. Tetapi bukankah kita harus juga mengambil peluang ini untuk merenungkan keluarga rohani kita? Pada Hari Ibu Bapa, anak-anak merenungkan kebaktian dan pengorbanan ibu bapa mereka, bertanya kepada diri sendiri, bagaimanakah saya dapat membalas rahmat ibu bapa saya? Inilah sebab Hari Ibu Bapa disambut. Begitu juga, janganlah kita melupakan rahmat Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Apabila saya memikirkan Hari Ibu Bapa, satu cerita pendek terlintas minda saya. Ada seorang ibu dan seorang anak lelaki. Pada suatu hari, ibu bertanya kepada anak lelakinya, "Hari ini saya perlu menghadiri mesyuarat kerja yang penting. Tolong jaga adikmu." Anak itu menjawab, "Ya, saya akan berbuat demikian." Apabila ibu kembali, dia melihat anak lelakinya beremosi. Dia berwajah merajuk, penuh kejengkelan. Kemudian, sebaik sahaja melihat ibunya, dia memberikannya sekeping kertas dengan berat hati. Nota itu tertulis, harga bermain dengan adik sepanjang hari, $10. Harga menukar lampin adik, $5. Harga memberi adik minum susu, $5. Dengan ini, dia menyenaraikan pelbagai tugas, menunjukkan bel yang berjumlah banyak. Ibu membacanya secara senyap dan kemudian mula menulis sesuatu di atas papan nota. Memberi kamu makan sejak kamu dilahirkan percuma. Membawa kamu ke hospital setiap kali kamu sakit. Berjaga sepanjang malam untuk menjaga dan merawat kamu, semuanya percuma. Kos berpuluh-puluh pakaian yang kamu pakai sejak kamu dilahirkan juga adalah percuma. Ibu memberikan nota kepada anak lelakinya yang tertulis, "Segala-gala yang saya berikan kepada kamu setakat ini adalah percuma, tanpa kos." Apabila anak secara teliti membaca nota yang ditulis oleh ibu, dia menyadari, berbanding dengan apa yang telah saya lakukan, ibu saya benar-benar telah melakukan kerja yang hebat dan luar biasa. Namun, dia tidak pernah mengharapkan untuk menerima sebarang balasan. Kemudian, dia mengambil sekeping kertas lain dan menulis, "Semua tuntutan telah dibayar." Dia memberikan ini kepada ibu. Saudara-saudari, betapa hebatnya kerja ibu bapa surgawi, berbanding dengan apa yang telah kita lakukan. Ibu membaktikan seluruh hidupnya kepada anaknya sehingga mereka dewasa. Namun, dia tidak mengharapkan pampasan atau anugerah. Berkata, "Segala-galanya yang saya berikan kepada kamu adalah percuma." Bayangkan seorang kanak-kanak bising dan mengganggu tidur pada waktu malam. Dan kanak-kanak bangun sambil menangis meminta susu. Kerja yang dilakukan oleh ibu untuk menjaga dan membesarkan anak-anak tidak dapat dibandingkan dengan anak yang menjaga adiknya hanya sehari. Walaupun begitu, ibu itu berkata, "Semua pengorbanan dan kebaktian saya demi kamu adalah percuma." Selepas membaca ini, saya terfikir, ini pastilah benar, tentang apa yang ibu bapa surgawi sedang lakukan untuk anak-anak mereka. Tahun ini,
Kita merayakan ulang tahun ke-60 Gereja Tuhan. Janganlah kita melupakan rahmat yang telah kita terima daripada Bapa dan Ibu Surgawi. Merekalah yang membimbing kita dan mendukung kita secara senyap selama 60 tahun ini. Mengenai rahmat Ibu Bapa Surgawi, kita sering berfikir tentang rahmat pengorbanan atas salib. Namun, apabila kita melihat dari sudut pandangan rohani, memang benar bahwa korban-korban dalam Perjanjian Lama, yaitu korban bakaran harian pada waktu pagi dan petang, korban hari Sabat, serta korban-korban untuk pelbagai perayaan, semuanya itu juga melambangkan Bapa dan Ibu. Pengorbanan Bapa dan pengorbanan Ibu digambarkan melalui kematian semua jenis binatang, yang dapat dilihat dalam peraturan hukum Musa dalam Perjanjian Lama. Saya berharap bahwa semua anak surgawi tidak akan melupakan rahmat Ibu Bapa Surgawi agar kita dapat menerima pujian di kerajaan surga abadi, sebagai anak-anak Tuhan yang mulia. Ada firman yang Bapa berikan kepada kita semasa Dia berada di bumi, yaitu dengarkan Ibu. Jika Anda mendengar firman Ibu, Anda akan dapat kekeh beras walaupun semasa tidur. Bukankah ini bermaksud bahwa jika kita melakukan segala-galanya menurut firman Ibu, Injil ini akan berjalan dengan baik? Oleh itu, selepas Bapa naik ke surga, semasa kita terus menyebarkan Injil ini ke seluruh dunia, ke Samaria dan ke hujung bumi, setiap langkah Injil mengandungi pengorbanan Ibu yang tidak berkesudahan, berpuasa dan berdoa pada awal pagi. Boleh dikatakan bahwa usaha-usaha itulah yang menjadikan gereja kita makmur hari ini. Marilah kita semua menjadi ahli keluarga surgawi yang tidak melupakan kebaktian dan pengorbanan Ibu Bapa Surgawi serta berusaha untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun yang membawa sukacita besar kepada mereka. Marilah melihat satu ayat dalam buku Lukas bab 15. Buku Lukas bab 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan lebih bersukacita kerana satu orang berdosa yang bertaubat daripada kerana 99 orang benar di syurga. Jadi, bukankah kita semua harus berusaha untuk membawa kegembiraan ini kepada Bapa dan Ibu? Daripada hanya datang ke gereja, marilah kita semua menjadi anak-anak lelaki dan perempuan yang membawa sukacita kepada Ibu Bapa Surgawi kita. Untuk berbuat demikian, marilah kita membuat keazaman baru dan resolusi baru. Tahun ini, saya pasti akan menghasilkan buah yang indah, bahkan 10 talenta, dan membawa kegembiraan serta kemuliaan abadi kepada Tuhan. Dengan keazaman ini, semua anak Sion di seluruh dunia harus bangkit. Dengan berbuat demikian, tahun ini dapat menjadi tahun cahaya mulia kebenaran Tuhan disebarkan sepenuhnya ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara yang belum lagi menerima cahaya kebenaran. Saya ingat dengan jelas apabila Ibu berkata, Anda adalah segala-galanya dalam hidupku dan Anda adalah satu-satunya keprihatinanku. Kalau begitu, sekaranglah masa bagi kita untuk mengakui iman dengan berkata, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupku. Bukankah kita harus berbuat demikian? Saya benar-benar bersyukur atas rahmat Bapa dan Ibu. Dan sekali lagi berdoa dan berharap bersungguh-sungguh bahwa hari apabila Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menerima kemuliaan dan pujian daripada semua manusia di dunia akan datang tidak lama lagi. Semoga Anda menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih banyak.